Pondok Wakaf Sudi Salabudi Sekam Patani 5 tahun, dan nyambung di peringkat ijazah kuliah Al-Dirasat Al-Islamiyah Universiti Al-Azhar Mesir selama 4 tahun. Sekarang memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani, ahli jawatan kuasa Persatuan Ulama Patani, bagian fatwa dan kajian ilmiah, dan juga bertugas sebagai Tuan Guru Syekh Mahadi Pondok Al-Islami Lidil Fasad Al-Islamiyah Kampung Wakaf Budi Sekam Patani, dan juga yang Ketua Persatuan Jamlah Hamdulillah untuk mengkaji isu-isu semasa. Baiklah tuan-tuan, adalah pentakzim, saya persilakan Tuan Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Al-Fatani, Bapak di Sekam, untuk memulakan ceramah beliau. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa wa huwa rabbul alamin.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu petang dan malam ini, dan dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini malam, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan selepasnya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan yang kami mengetahui dan yang kami tidak mengetahui. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini malam, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada segala kejahatan dan keburukan yang kami mengetahui dan yang kami tidak mengetahui. Kurniakanlah kepada kami keadaan yang baik di dunia dan keadaan yang baik di akhirat. Pelihara dan jagakanlah kami daripada azab neraka kamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah dan asyukrulillah sebagai menanda, sebagai tanda, bukti kata kita kenal dia, mengenal dia. Kerana kebaikan yang kita telah dapat dan yang kita sedang mengguna dan yang lagi akan, kebaikan yang lagi akan kita dapat, kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala perkara yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengaturkan sekalian alam. Apa yang berlaku itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang sebenar, hak realitinya. Sama ada kita mengetahui atau tidak mengetahui. Oleh kerana manusia dia ilmu dia sangat-sangat terhad, sangat sempit, sikit sangat, maka dia tak boleh nak nampak hakikat-hakikat di perkara yang sebenar. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul dia supaya menyampaikan, supaya memberitahu hakikat-hakikat ini. Hakikat ini, hakikat yang sebenar, Allah catat di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukurlah kita kepada Allah sebanyak-banyak syukur, puji kepada Allah sebenar-benar puji, kerana Allah tunjuk jalan yang betul. Allah membetulkan kita, mendorongkan kita kepada jalan yang betul ini, kebenaran ini. Kalau dengan tidak hidayah
dan bimbing Allah, tentu kita sesat. Kerana ramai manusia yang sama dengan kita, sama cerdik dengan kita, sama bodoh dengan kita, mereka berada di dalam kesesatan. Kita boleh keluar daripada kesesatan. Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan kufur, mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada petunjuk Dia. Alhamdulillah. Maka kita nak kenal kebenaran, telah maklum digaris oleh ulama, tokoh di dalam agama, iaitu apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu. Cuma tak nampak kebenaran ini, tak nampak pertunjukan ini, melainkan orang yang dihidayah oleh Allah, orang yang bersifat dengan taqwa, orang inilah dapat hidayahnya. Sebab itu, oleh kerana itu Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini jadi pertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala meneruskan hidayah ini kepada kita sampai kita berjumpa dengan rahmatnya, berjumpa dengan keredaannya, berjumpa dengan Dia. Amin ya rabbal alamin. Serta Dia ajar kita, Dia memaksakan kita, mewajibkan atas kita minta begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah wahai Allah, hidayahkanlah wahai Allah kepada kami jalan yang betul, silibus yang betul, cara yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Itu yang paling berharga. Tidak adalah nak lebih daripada dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul a'mali afdal, apa amalan yang lebih afdal, Rasulullah jawab yang tinggi sekali, kata al-iman, dan satu jawapan Rasulullah kata al-islam. Amalan yang paling tinggi, yang afdal sekali, al-islam, ialah Islam. Amalan yang paling afdal sekali, al-iman, mengenali Allah, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sebutlah, saya rasa tak ada yang paling mahal di dalam penyampaian saya sebut perkara ni, khususnya kita orang Melayu. Orang Melayu Allah bagi pada kita seolah-olah kita ni dua beradik dengan orang Arab. Orang Arab dulu jahiliyah bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tukar jadi orang yang beriman, orang Islam 100%. Kita orang Melayu pun dulu tok nenek kita tak beragama dengan agama yang betul, agama Islam, tapi satu ketika Allah tukar tok datuk nenek kita jadi orang Islam. Kita terima pusaka pada mereka. Alhamdulillah. Sehingganya orang putih nak tinggal negara kita Malaysia, dia buat definisi orang Melayu, satu definisi orang Melayunya Islam. Siapa orang Melayu, bila kata Melayu kena Islam. Kalau tak Islam tu bukan Melayu lah, walau cakap Melayu pun. Orang putih pun dia buat definisi kita begitu. Lidah kita boleh membasahkan dengan alhamdulillah bila kita ingat kepada yang itu. Maka di malam ini, di masa sementara kita menunggu waktu Isya ini, diminta ataupun dijemput supaya saya sampaikan tazkirah sedikit sebanyak sementara menunggu waktu Isya. Cumanya tak dibagi tajuk, dan saya nak minta maaf juga, saya kat sana dan kami di sana
tidak dia panggil tidak bertokul, tak pandai nak terima kasih. Awak bila jemput ceramah ke, kita bismillah alhamdulillah masuk kepada tajuk, kita ceramah tu buah. Tak pandai nak terima kasih kepada datuk dating, minta maaf, tak ada bertoku kita sana, kerana kami duduk di bawah penjajah lah mudahnya. Kita sendiri ke semua. Kita bina madrasah sendiri, kita buat selebah sendiri, kita bersendiri, bergotong royong, gitulah. Kita menghormati sendiri begitu, biasalah, biasa. Tak bertoku. Maknanya saya terima kasih banyak-banyak semua pihak yang ahli jawatankuasa masjid dan yang menjayakan ataupun yang berusaha untuk jadi menghasilkan majlis ini. Itulah, begitulah saya boleh sebutnya. Maka tajuknya bila tak dibagi maknanya bebas, terbuka lah. Jadi bila bebas tu, bila dia open luah 360 degree tu, dia susah juga. Bila bersepit pun dia susah juga. Sebab tu Imam Syafi'i dia buat kaedah, dia jadi satu kaedah, idza dhaqal amru ittasa'. Bila perkara tu jadi sepit, dia jadi luah dengan automatik. Luah. Kita tak boleh makan babi, tak boleh makan. Tapi kalau tak makan tu kita mati. Bolehlah makanlah, nak makan babi, luah dah lah. Boleh luah pula. Iza tasa'a, bila dia luah, dia jadi pici pula, sepit pula, susah pula bila diluah terlanjur. Sebab tu kena sedang-sedang lah, sedang-sedang. Walau bagaimanapun, tajuk tu satu perkara penting juga, kerana kita nak apa yang kita nak. Seolah saya nak angkat satu hidangan untuk tetamu, untuk pendatang. Saya tak tahu pendatang ni dia sayu, mudah sikit, sepit sikit. Nak makan tom yam, mudahlah, kita hidangkan. Takut-takut bila dia akad, dilerak, cuah habis, aku tak boleh makan ni, bukan selera aku. Tu jadi masalah juga. Yang penting di dalam penyampaian ni satu kaedah, dia panggil kita nak menyampaikan kena dengan tututan keadaan. Bahasa Arab panggil, kita belajar balaghah, nama muqtadal hal. Keadaan ini dia tutup, dia hajat kepada apa. Maka saya tak kenal orang Sabah ni, dia hajat kepada apa, dia perlu kepada apa. Kerana ni sebagai kali yang kedua saya sampai kat Sabah. Kali pertama tahun 19 bulan 2 19 dah. Ni 23. Tak tahulah dia lapar apa, dia dah apa, saya pun tak tahulah. Kawasan ni, bila kawasan mendalam tu, apa dia ajak, kalau boleh kita fokuskan, kita buka soalan, boleh? Apa soalan? Cuba tengok. Boleh tahulah kata dia dahaga apa. Nampaknya apa patutnya? Saya boleh nak sentuh sikit sebanyak, tetapi gitulah, cuba-cuba tengok. Kalau tak ada, saya teruskan, boleh 4-15 minit gitulah. Kita ni masa pun Isyak jam berapa? 7. 7.39. 7.39. Jadi kalau dengan tajuk umum, dengan bentuk umum, saya ajak jamaah, khususnya ahli jemaah masjid ini, dan saya ajak
seluruh ummah di negara Malaysia dengan secara umumnya. Mari kita meningkatkan, memertabakkan keimanan dan keislaman kita. Kita alhamdulillah sudah kita ada iman, ada Islam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka bila sudah ada, kita kena memertabakkan dia, kita kena menaikkan status dia biar tinggi. Adakah kita redha, kita berpuas hati dengan keadaan kita sekarang? Atau kita cuba kita buat soalan. Rasa cukup dah ke? Rasa sempurna dah ke kita duduk di dalam keadaan sekarang? Islam kita sekarang sudah berasa sempurna dah ke? Saya rasa kalau jawab dengan logik, dengan betulnya, rasa tak boleh jadi. Kenapa? Kerana kita tengok orang-orang yang Islam dia sempurna tu, dia lebih jauh daripada kita. Masa keemasan Islam, keemasan iman para orang muslimin, dia lebih jauh daripada kita. Bersihnya dan tingginya Islam mereka. Kalau kita duduk kat sini, berartinya kita tak betul lah. Itulah hak banyak Rasulullah kata la yu'minu la iman. Jodoh tu kalau kita baca di dalam hadis, kita sudah mengaku Allah Tuhan, tidak ada Tuhan lain pada Allah. Kita mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih kita adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kita sudah jadi orang beriman. Nama kita beriman dan kita Muslim. Nama kita orang Islam. Tapi tak sempurna Islam kita, tak sempurna iman kita. Malaikat kita kena himpun dengan yang lain, kena ada bahal lain. Tidak ada iman bagi mereka yang jiran dia tersakit hati, terhiris hati dengan dia. Iman dia tak sempurna. Tak ada iman bagi mereka yang tidak amanah, yang la amanatalah, yang tidak ada amanah baginya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seorang kamu. Itu makna ulama kita tafsir dengan kata la yu'minu ay imanan kamilan. Dia buat maf'ul mutlaq nama dia. Bukan tak ada iman dengan mana kufur, bukan tak ada iman dengan mana kafir, bukan. Walaupun kita faham dengan segera sepitah lalu, nama dia pakar zahir hadis tu bila kata la yu'minu, tidak beriman, kafir lah, kerana ia tidak ada di tengah. Di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang betul, tidak ada perkara dua aja. Tak ada hak perantaraan hak sama tengah. Iman, kufur. Dua tu ya. Kalau orang ni tak beriman, orang ni kafir. Tak ada kata orang ni bukan iman, bukan kafir, tak ada. Tak ada. Kira akal tu boleh. Kita bahagi dengan secara akal boleh. Iman, kufur, tak iman, tak kufur bagi. Tetapi hakikat pada syarak tak ada. Orang ni tak boleh panggil orang beriman. Orang ni tak boleh panggil orang Muslim, orang Islam. Hanya boleh panggil orang Melayu. Tak betul, tak ada. Tak ada begitu. Kalau penceramah ada kata begitu tu, bukan maksud dia nak bagi tahu kaedah agama. Cumanya cakap tu sebagai nak apa dia panggil, cakap bila mengantuk je. Takut mengantuk, takut jadi sampai murtabak makam panu, orang duduk kat tepi tu, dia panu habis, tak ada
penceramah pun tak ada, dunia pun tak ada, dia pun tak ada. Kena cari-cari jalan untuk hilangkan itu, yalah. Kalau di dalam kaedah agama tak ada, melainkan mazhab Mu'tazilah. Di dalam mazhab Mu'tazilah yang jadi satu silabus, satu rukun dia panggil rukun Mu'tazilah, yang siapa tak berpegang dengan rukun ni, orang tu dia tak mengaku kata orang tu Mu'tazilah. Dia kata rukun Mu'tazilah, usul Mu'tazilah ada 5 rukun. Satu daripada rukun dia itsbatul manzilah bainal manzilatain, menyabitkan satu peringkat di antara dua peringkat, dua kelas. Ada dua kelas, iman dengan kufur. Kat tengah tu dia menyabit ada kat tengah, bukan iman dan bukan kufur. Dia menyabit orang yang mengerjakan dosa besar, orang ni orang tak ada iman. Tetapi kufur ke dia tak kufur, dia duduk kat tengah, tak panggil mukmin, tak panggil kafir. Itu Mu'tazilah. Kita dah, kita ahli sunnah wal jamaah, dua saja, orang mukmin dengan kafir, dua saja. Oleh itu bila dah kaedah kita begitu, bila ada datang hadis kata la imana liman la amanata lah, mathalan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman oleh seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia apa yang dia kasih untuk dapat ke diri dia. Kalau dia tak kasih untuk saudara dia apa yang dia kasih untuk dia, maka orang itu tidak ada iman. Hadis yang seperti demikian ulama kita ahli sunnah takwil. Itu kata manhaj silibus ahli sunnah ni ada takwil, tak ada pakai zahir. Pada setengah-setengah hadis, pada setengah-setengah Al-Quran yang bertetangan, yang bercanggah dengan hak putus, hak yakin namanya. Di sana ada dalil yang putus, ada dalil yang yakin bahawasanya orang yang ada iman seberat zarrah, seberat semut yang kecil, sebesar biji sawi, seberat debu yang paling halus, orang ni akan masuk syurga. Orang yang kerja dosa besar, sabit di dalam hadis yang sahih, selepas daripada dia mati dengan tidak bertaubat, dia masuk neraka. Selepas pada masuk neraka, dia akan masuk syurga. Itu menunjuk kata dia ada iman, walau dia kerja dosa besar pun. Jadi kaedah tetap bagi kita ahli sunnah, orang yang mengerja dosa besar tak keluar daripada nama orang mukmin, tidak tercabut iman dia, tidak jadi murtad, tetap dia nama orang mukmin. Itulah kita ahli sunnah panggil mukmin yang asi, mukmin yang berdosa. Bila dah ada hadis yang boleh 50-50, cakap mudah-mudah, la iman, la yu'minu, tidak beriman, boleh jadi dua. Dia luah sikit cakap lagu tu. Tidak ada iman dengan mana tidak ada iman 100%. Boleh jadi. Tidak ada iman dengan mana tidak ada iman yang full, yang penuh. Ada tapi tak penuh iman dia. Iman dia tak kamil, tidak sempurna, tidak 100%, adanya 50%, 30%. Maka bila dah
boleh jadi dua gitu, kena ambil satu daripada dua tu menentu. Yang mana yang dikanaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti ta'wil di dalam kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Menentukan dengan bukti, dengan dalil. Maka menentu di sini tentu kata tidak ada iman yang sempurna. Buktinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak menghukumkan kufur di atas orang yang tidak sempurna iman tu, orang yang kerja dosa besar. Dia tanam bila mati, dia tanam di perkuburan orang Islam. Itu menunjuk kata bukan kufur. Orang berzina, ada berzina, ada bercuri pada masa Rasulullah. Adakah Rasulullah hukum orang ini murtad, dibunuh kerana murtad? Dah. Itu usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyata di sini lebih kurang bahawasanya tak betul dakwaan orang yang mengaku dia tu mengikut mazhab salaf. Dia kata mazhab salaf, mazhab Ahlus Sunnah tidak takwil ayat-ayat Allah, ayat mutasyabihat, tidak takwil hadis-hadis, hanya dipakai dengan secara zahir. Tak betul. Kerana itu bertentangan sendiri dengan cara Rasulullah, bertentangan sendiri dengan salaf, bertentangan sendiri dengan mazhab yang dia mengaku. Mazhab salaf semua menyambitkan takwil. Satu selebas salaf dia takwil hadis-hadis, ayat-ayat mutasyabihat, hadis ayat yang 50. Kalau tidak begitu, kita buat semua ada resipi tom yum, resipinya KFC. Saya pun nak menegur jugalah, nak buat ada untung sebab saya susah. Saya nak minta dengan resipi kepada awak, bagi tak? Nak bagi tak? Tak bagi, aku bagi, rugi untung akunya. Itu mana dia tu tak ada iman lah, sebab dia tak kasih nak bagi pada saya, apa hak dia dapat. Resipi ni tak boleh kita buat apa dia panggil bahasa menega ni, buat titan apa ni, patent, buat patent untuk khusus kita. Orang lain tak boleh tiru dah, tak boleh, siapa tiru kita boleh sama. Serta pula kita kalau orang tiru, kita ambil denda sungguh pula. Lebih lagi tunjuk kata kita tak suka. Boleh untung kat situ beratus ribu pula kitanya. Boleh untung kat orang ambil tiru kita tu pula. Itu menunjuk kata kita tak ada iman, jadi kufur lah kalau tak takwil hadis juga. Tidak ada ulama yang ahli sunnah, ulama yang betul mengata begitu. Tak ada. Kalau yang ada mengata begitu, itu makna sesat di dalam bawa agama, sesat di dalam buat kaedah di dalam agama. Inilah yang kita ahli sunnah duk hukum sesat Ibn Taymiyah dan pengikutnya, pendakwa salaf itu kita kata sesat kerana tu. Sesat, salah satu pada sesat mereka, sesat di dalam buat silibus. Bila salah buat silibus, dia salah bila hukum di bawah tu. Silibus ni kalau ibarat macam kacing baju kita. Botan yang pertama kita silap masuk, botan yang kedua betul dah selepas yang pertama tu yang kedua, tapi bila silap hak pertama, hak di bawah silap habis. Silap habis. Sebab tu kita tengok ulama bukan ulama biasa, tapi bila dia salah kat situ, misal dia salah bid'ah kalau yang Nabi tak buat, itu dia salah kat situ. Botan tu dia masuk kat situ. Botan yang kedua, apa hukum kita pakai kipas angin dalam masjid, kipas angin di rumah? Dia hukum bid'ah. Sebab tak ada pada masa Rasulullah tak kerja, tak ada kipas angin.
bid'ah juga. Sebab Rasulullah tak ada. Awal-awal bid'ah dia kata iaitu ayatkan tapisan. Kenapa ayatkan? Kalau tadi panggil ayatkan, alat buat tapis tepung. Debu tepung tu kita ayat supaya nak ambil pati dia keluar kasar-kasar, besar-besar tu. Dia panggil ayatkan. Selepas Rasulullah mengadakan alat buat tapis, tapi debu tepung dah. Itu bid'ah yang pertama. Makna cara hidup kita ni, makna tak boleh lepas pada bid'ah. Pakai alfa teruk lagi. Masjid, oh itu bid'ah sangat-sangat lah. Kalau kancil tu ada juga pada masa Rasulullah, kancil ada. Kalau alfa ni tak ada lah, tak ada. Silap. Sebab silabus dia kena mari daripada dalil. Nak jadi satu-satu silabus kena daripada dalil. Bukan semata nak buat-buat begitu, tak boleh. Tak ada. Kerana agama ke semua dia bina di atas dalil. Apa yang ditunjuk oleh dalil agama, itulah agama yang betul. Boleh kita ikut. Itu hakikat yang sebenarnya. Maka adakah kita orang awam kuasa berdalil? Kuasa tak? Tak kuasa. Tak ada, kita tak kuasa. Saya kira sengko orang ramai kata saya alim. Sebenarnya saya lebih kurang je pandai sikit baca kitab bahasa Arab, begitu saja. Bukan alim, bukan alim, awam. Dibagi status orang mujtahid, ada 3 mujtahid. Orang muqallid pula ada 3 muqallid. Dia bagi status orang. Maka orang yang kuasa mengambil dalil, mujtahid mutlak nama dia. Orang ni dia tak boleh ikut orang lain, kena ikut dalil. Dia tak ikut tok guru dia pun dia tak ikut. Cuba tengok imam kita Syafi'i, dia tak ikut Imam Malik, tok guru besar dia. Dia tak ikut. Sebab apa? Kerana agama hakikat bukan ikut siapa, kena ikut Allah, ikut Rasulullah. Allah dan Rasulullah itulah dalilnya. Dia ikut dalil lah, ikut dalil. Walau menyalahi dengan guru, bukan meremehkan tok guru, bukan menjatuhkan tok guru, pandai lekeh, pandai hina, pandai rendah. Kadang lekeh tu kat sini tak berapa sebut dah. Orang bertani sebut lekeh. Lekeh ni makna rendah lah, merendahkan. Tidak, bukan. Dan tok guru marah tak? Imam Malik marah ke Imam Syafi'i? Ya tak marah. Kerana itulah yang kandaknya kita bila kita nak didik orang, nak sampai kat situlah, sampai dia alim, boleh istinbat, boleh mengeluarkan hukum sendiri, boleh ambil hukum sendiri. Itulah, oleh itu saya nak ajak klik kepada Umi semula tu, kita masuk ke lorong dalam tu. Uminya apanya? Umi asalnya kita menaikkan mertabatkan iman kita. Kita buat hak kekurangan tu, kekurangan iman tadi tu, buat tinggi iman kita, buat tinggi sampai ke muncak sebagaimana para sahabat telah sampai kepadanya. Tempat hak disampai, tempat yang telah sampai oleh para sahabat. InsyaAllah kita bagi lalu azan ke kena terus sikit. Azan dulu lah. Terus azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ini tak masalah, boleh 10 minit atau 15 minit sikit lagi. Jadi kitanya kena meningkatkan iman kita lah. Maknanya apa yang Nabi kata tak sempurna iman, kita kena menyempurnakan. Di antara hanya kekurangan iman kita tidak ada ikhlas. Itu setengah daripada kekurangan iman kita. Bila iman kita kurang, ikhlas kita tak ada. Ada sifat keikhlasan. Kita buat ibadat kerana dunia kita. Orang yang paling tak ikhlas, tenaga-tenaga bawa agama ni bahaya sangat. Dia tidak ikhlas seperti saya. Ni ikhlas sangat-sangat hajat lah. Sebab dia tokoh yang bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tak ikhlas, maka habis lah. Menyampaikan agama kerana nak himpun harta dunia, nak kepada kepujian manusia, nak pada status pangkat di sisi pembesar dan upamanya. Itu mana kekurangan sangat-sangat. Dipanggil syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadza billah. Mari kita sama-sama usaha menjadikan amalan kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katalah, kalau kita dapat ikhlas satu, insya-Allah kebaikan lain tu ya ikut mari dengan automatik. Dan orang-orang dulu, orang salaf yang berjaya, yang dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua tu mereka orang ikhlas 100%.
kemenangan peperangan Islam, pembukaan Islam dan masa Islam tinggi adalah kerana mereka ikhlas. Pejuang-pejuang itu semua ikhlas. Tak kira di masa mana pun, yang mana pejuang tidak ikhlas, semua tak menang. Semua kita kalah. Pertolongan Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita tak ikhlas, nama kita bantu Allah tak? Nama kita tolong Allah tak? Tak nama tolong Allah. Macam mana Allah nak bantu kita? Allah bagi perkara-perkara luar biasa, karamah kerana kita ikhlas. Ini setengah daripada nak meningkatkan status iman kita, kena bermula dengan ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, jangan kata nak dapat pertolongan, amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zero je amalan kita, free, tak ada kosong, tak boleh nak terima. Jadi haba'an mansura, habuk, jadi debu ya amalan kita, tak ada. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah ikhlas ya Allah. Ni saya nak suruh kita penuntun hak malam ni khususnya, dan rakyat jelata hak dalam negara Malaysia dengan secara umumnya, kita mari bagi menaikkan status Islam kita dengan kita ikhlas. Mudah-mudahan negara kita ni ada nur, ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pilih untuk untuk buat pangkat yang pertama, saya pilih 5 sifat. Saya pergi kat mana pun saya bawa ni lah. Semua usaha kita boleh 5 sifat. Satu ikhlas, yang kedua amanah. Kita usaha bagi kita ni ada amanah. Kalau dunia sekarang, dunia kianat nama, dunia tak ada amanah. Wal'iyadzabillah. Sebab tu kita kena baiki, ni makna kita runtuh lah, kita runtuh. Lebih lagi dia panggil silibus pemerintah, silibus orang pemerintah, dia tak ada amanah. Seluruh dunia lah, bukan sentuh pemerintah mana-mana, dia sudah jadi kaedah politik yang dibuat oleh manusia, bukan politik agama. Dia tak ada amanah. Contoh dia buat tembok, buat batas kan, sepatutnya 500,000, dia turun projeknya 1 juta. Hal lebih pada 500,000 tu gimana? Tu tak ada amanah. Orang kerja kesihatan di rumah hospital, jadi doktor, jadi bomo. Kalau tani panggil bomo kita sana. Dia nak balik, dia ambil emas, bawa balik, bagi kepada keluarga dia, simpan dalam beg dia, boleh 10. Itu tak ada amanah tu. Misalnya, itu sistem pemerintah tidak ada amanah. Kita nak buat macam mana? Aku jadi PM sendiri, aku jadi pun gitu juga. Sebab acuan dia begitu. Acuan harimau. Kita masuk macam mana nak buat lembu, ya tak jadi, terbit rupa harimau lah. Betul tak? Kena baiki betul acuan tu lah. Acuan tu penting juga. Maaflah saya sebut begitu, sentuh begitu tu sentuh orang-orang besar. Tapi kalau lah orang besar kita tu betul-betul beramanah, Allahu Akbar, Masya Allah, berjaya besar, tentu berjaya. Saya baca satu sejarah, Allah, serenuk. Satu masa pemerintahan Islam jadi celaru di dalam negara. Ada pembunuhnya, ada berzinanya, ada pemabuk. Cukup celaru, tak boleh nak kontrol dah di dalam negara tu. Saya tak ingat nama pemerintah. Maka seorang pemerintah dia naik pergi teraju negara, dia ambil orang alim jadi penasihat dia.
Dia panggil, dia tanya orang alim tu macam mana kita nak mengatasi masalah negara kita di dalam keadaan begini. Dalam keadaan begini, orang alim tu dia tulis surat kepada pemerintah. Dia kata pandangan dia beginilah, yang melampau tu kita buanglah, mana kita bunuh lah, baru boleh nak menghabiskan, boleh nak mengatasi masalah negara. Bila raja tu pemerintah baca, dia tulis jawab di sebelah belakang. Dia tulis kata, kalau buat begini tak betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak betul, dia kata. Tak boleh nak buat lagu ni, tak boleh menyelesaikan masalah juga. Bagi aku kata kena turun syariat Allah lah, barulah boleh nak mengatasi. Bila tuan guru tadi ambil surat pemerintah tu baca, dia menangis. Dia kata yang sebenar sepatutnya aku kena tulis seperti dia tulis. Aku kena tulis nasihat dia seperti dia lah. Bila pemerintah tu dia berjalan tugas dia tak sampai 2 tahun, lebih kurang 2 tahun, negara barakah, aman. Perempuan berjalan dengan pakai emas penuh tubuh daripada sebelah timur sampai ke barat tidak diganggukan. Itu mana bila pemerintah tu adil, pemerintah tu amanah betul-betul. Cepatnya berjaya, cepat berjaya. Masa Umar Abdul Aziz berapa tahun dia merintah? Pendek sangat-sangat Umar Abdul Aziz, tapi dia boleh mengatasi problem, boleh menghapuskan kemiskinan di dalam negara. Sehingga zakat nak bagi pada fakir miskin tak ada, tabur di atas bukit, bagi burung pula. Beri zakat ke burung lebih makanan. Itu amanah. Umar Abdul Aziz menyekwangi harga mahal hak dimiliki. Jadi dia ambil jadi harta tengah. Pemerintah sebelumnya ambil jadi milik diri. Semua hamba-hamba dia ambil jadi masuk Baitul Mal. Dia tak ambil untuk dia. Amanah di dalam mereka, tak ambil harta tengah jadi hak peribadi. Itu nisbah pemerintah. Kita naknya kita biar pemerintah kita buat peribadi kita. Kita tak usah komen pemerintah dah. Sebab apa? Kita sendiri tak ada amanah, tapi kita komen pemerintah. Mana yang boleh? Kalau kita sendiri sudah bersih, barulah kita boleh nak komen orang. Betul tak? Kita komen orang sedangkan sifat hak kita komen tu kita ada, betul tak? Tak betul lah. Sebab tu Sayyidina Ali dibangsa pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Sayyidina Ali bercakap bentuk puisi, bentuk nazar. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Engkau jangan tegah, jangan larang daripada satu perangai sedangkan engkau serta engkau mendatangkan upamanya. Mula buat sama dengan tu juga mula lari orang. Tak sah tegahlah, mana tidak berpedah. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Aib cacat yang besar begitu. Dia hari ni bergilir komen lah. Mu komen aku komen mu. Tak sudah-sudah. Kalau pakak-pakak baiki. Mu baiki dirimu, aku baiki diri yang amanah insya-Allah taala. Yang ketiga, sifat sidik. Benar di dalam cakap. Jangan bohong. Di dalam keadaan manapun jangan bohong. Cakap biar betul. Yang keempatnya sifat tawadhu. Kita merendahkan diri. Itu sifat kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang dipanggil highlight dah setengah pada sifat yang tinggi. Khuluqin azim. Akhlak yang tinggi yang ada pada masa Rasulullah
yang kata Rasulullah jadi contoh itu setengah daripadanya tawadhu Rasulullah. Rasulullah dia terima ke semua panggilan seruan daripada yang tak berstatus yang rendah sampai kepada atas. Dia tidak pilih pangkat. Dia tidak berprotokol, tak ada. Biasa, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Kalau dia duduk sama begini, sama kawan dia tak ulur kaki. Dia tak duduk lepas ke depan daripada sahabat dia. Tak ada dia. Mana tawaduk Rasulullah sangat tinggi, merendahkan diri. Kita Allah boleh pegang pangkat sikit je, ketua kampung kau, jadi imam masjid kau, kita lain dah. Status kita sejadah pun lain dah, kita jadi imam masjid. Makmum biasa, kapet biasa, dia tu imam ni ada sejadah imam, ada tiga pangkat pula. Sejadah imam. Dia ada protokol dia. Padahal sama saja. Tak. Itu sebagai misal je lah. Sebagai misal. Kita tak sah protokol. Mudah-mudah. Itu setengah daripada apa? Nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia suruh kita hidup dengan cara basar bermudah-mudah. Mudah, senang saja. Kalau kita buat protokol ni, susah. Kena pakai espak lah. Ada tambah pekerja, orang buka pintu kereta lah. Banyak sangat. Rugi pitih banyak mana kat situ. Boleh buat rumah orang miskin sebuah dah. Untuk itu kita mudah-mudah biasa, tak ada payah apa. Dia panggil sifat tawadhu. Sebab tu orang kata kalau tempat duduk Rasulullah, rumah Rasulullah tu kalau tak dibuang, ada hari ni ramai lagi orang masuk Islam. Rasulullah rumah dia berapa meter je. Nak semaya pun tak boleh semaya malam, kena kaki Aisyah kena tolak, nak sujud semaya bilik dia. Kita bilik nak duduk tak habis, bagi kau cicak hidup bilik kita. Tikus hidup dalam bilik kita lebih banyak. Bazir. Yang kelimanya sifat ithar. Bahasa Arab Allah catat dalam Quran, orang Madinah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum di dalam apa ni dah go. Semacam orang main bola lah. Main bola ni dah go. Bagi air tengok dia habis botol tu mampu. Tapi bila dia lebih lagi di negara Arab Allah perang pula, bila nak minum air, ada sahabat kat tepi minta nak air, aku pun dah ke air. Dia sanggup beri daripada dia minum, dia bagi kepada sahabat dia. Itu nama ithar, mengutamakan orang lain. Kita tak sah air, tak sah makanan. Tropik tu, dah, tak boleh mau masuk, mau potong aku. Allah, kita biarlah dia nak pergi, bagilah jalan kat dia. Kita mahu utamakan dia. Buat macam tu tak siapa tempat kerja lah akunya. Kena potong gaji. Kita mengutamakan diri kita lah. Kita jangan potong gaji kita boleh 1,000 sebulan, biarlah kerana saudara kita. InsyaAllah kalau Allah nak buat masuk kok pintu belakang lebih banyak daripada Allah beri kok pintu depan lagi. Tu kita tak nampak, nak boleh masuk kok pintu belakang ni. Ni kata status orang bila dia berimej tinggi, dia nampak hak dimasuk kok pintu belakang tu lebih banyak daripada masuk pintu depan. Kita kena yakin ke situ. Kalau orang ambil kok pintu depan dengan orang ambil kok pintu belakang, mana banyak? Banyak ambil kok pintu belakang, kalau masuk kok bumbung, tu ambil banyak lagi. Banyak lagi.
Sebab tu Allah dia bagi kok pintu belakang tu lebih banyak. Dia ambil kok pintu depan ni dia ambil sikit je. Tapi hak dia bagi balik itu lebih banyak. Kita kena yakin itu sunnatullah, kebiasaan Allah buat begitu kepada kita. Oleh itu cuba kita mari mengangkatkan status keimanan kita dengan kita buat usaha supaya kita boleh 5 sifat ni. InsyaAllah ta'ala. Biar kita ikhlas, kita nak semaya. Saya ajar suruh tukar. Tak sah usalli fardal isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kita tukar lillah dulu. Lillahi ta'ala usalli fardal isya arba'a raka'atin. Allahu akbar. Lillah weduk dulu. Kerana Allah, ya Allah, aku nak semaya isya ni kerana-Mu ya Allah. Begitu dulu. Cuba tukar, kita tukar semula. Dulu usalli fardal isya arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala. Duduk kat belakang kita lillah tak dulu. Kerana-Mu saja ya Allah. Bila kita takdim ma haqquhu ta'khir, dia berpada hasar di dalam bahasa Arab. Sepatutnya duduk belakang, kita mari letak di awal, dia berpada sahaja. Sepatutnya kita kena kata gini, na'buduka wa nasta'inuk. Kami sembah akan Dikau ya Allah, wa nasta'inuk, dan kami minta tolong dengan Engkau ya Allah. Sepatutnya kena bercakap begitu. Baru pendek. Pendek ke tak pendek? Mana panjang kalau kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan na'buduka wa nasta'inuk. Hak mana panjang? Panjang iyyaka na'budu. Orang Arab macam mana pun dia kena memendekkan kalam dia. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Kena pendek. Tapi isi dia tu banyak. Tetapi kat sini dia pilih kata iyyaka na'budu supaya nak memberi arti yang tak ada arti kata na'buduka. Kalau na'buduka, kami sembah akan Dikau ya Allah. Tak menafikan sembah yang lain. Aku sembah pada Engkau dan aku sembah berhala ya Allah. Boleh begitu. Tak menentu kata sembah Allah saja. Kalau kata iyyaka na'budu, akan Dikau saja wahai Allah kami sembah. Tidak, kami tak sembah yang lain. Itu nama berpada hasar nama dia. Begitu bila kita kata lillahi ta'ala usalli fardal isya, kerana Allah sahaja aku semaya fardal isya. Dia berpada begitu. Kalau usalli fardal isya lillah, aku semaya fardal isya kerana Allah, boleh tambah dan kerana nak kepada hak majlis nak bagi. Majlis lah nak bagi dah juga orang semaya jemaah kan. Dan majlis bagi orang semaya jemaah. Begitu kita cuba-cuba usaha boleh begitu. Kau kat sini tak ada usalli dah. Usalli bid'ah Nabi tak ada buat. Orang baca usalli orang cacat akal. Macam-macam. Biarlah tak mau usalli pun hati dia, ada hati itu kata kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Insya-Allah taala Allah akan membaikkan keadaan kita. Kalau kita usaha nak membaiki, insya-Allah Allah membaiki keadaan kita dan Allah membaikkan negara kita ke arah lebih baik. InsyaAllah ta'ala. Begitulah saja yang saya boleh sampaikan. Maaf banyak-banyaklah ambil masa lebih daripada yang sepatut tu. Apa yang baik yang saya sampaikan itu adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap dan semua kekurangan saya minta ampun, dan itu adalah daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم